dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita memulakan kuliah pada malam ini, saya mohon muslimin dan muslimat membacakan suratul Fatihah. Dan selesai baca, tolong niatkan pahala bacaan ini kepada almarhumah isteri saya Nuraini binti Bahrin yang telah kembali ke sisi Allah pada 31 hari bulan Julai, pagi raya 10 Zulhijjah, jam 11.08 pagi di Hospital Sungai Petani. Semoga Allah menerima arwah isteri saya di sisinya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan seluruh kepimpinan masjid, para asatidhah, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini, dan insya-Allah setiap bulan pada minggu yang ketiga hari Ahad, insya-Allah. Dan saya seperti mana yang telah diminta, maka saya akan memulakan pada malam ini biiznillah, dengan izin Allah jua. Tiadalah daya upaya saya melainkan izin Allah jua.
akan mula membaca, membahas dan menafsirkan surah yang pertama bagi juzuk yang ke-29, surah yang ke-67 dalam senarai susunan surah-surah Al-Quran, surah yang tuan-tuan muslimat sudah biasa dengannya, iaitulah surah Al-Mulk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita melihat ayat yang pertama daripada surah ini, maka secara muqaddimah ingin saya nyatakan bahawa di dalam Al-Quranul Karim, di sana hanya ada 2 surah yang bermula dengan Tabarak. Hanya ada 2 surah sahaja. Pertama iaitulah surah Al-Furqan, surah nombor 25. Surah Al-Furqan ayat pertama dia, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Itu yang pertama. Dan surah yang kedua adalah surah yang kita nak bahaskan dengan izin Allah, iaitulah surah Al-Mulk. Dan kedua-dua surah yang mula dengan Tabarak ini adalah surah-surah Makkiyah, yakni surah-surah yang turun di bumi Makkah, yang menekankan persoalan tauhid, persoalan syurga neraka, kebangkitan hari kiamat, dan perkara-perkara yang berhubung dengan akidah. Dan tidak ada di dalam surah ini persoalan yang berhubung dengan hukum hakam, halal dan haram, kerana ia semua duduk di dalam surah-surah Madaniyah, yakni surah yang turun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sebuah hadis hasan, hadis bertaraf hasan, dan ada juga riwayat hadis mauquf, yaitu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, mafhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang jumlah ayat dia 30, kata Rasulullah, dan surah ini akan memberi pertolongan kepada pembacanya, iaitulah surah Al-Mulk. Di dalam riwayat yang mauquf daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa surah Al-Mulk ini dapat membantu pembacanya
daripada fitnah dan godaan kubur yang pasti akan mengenai kepada manusia. Fitnah kubur sesuatu yang kita tidak boleh elak. Bagaimana Imam Al-Baihaqi di dalam suatu riwayat yang sahih, Imam Al-Baihaqi menyebut akan kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Bukan calang-calang Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin di kalangan Ansar, pemimpin Puak Aus. Dia menerima Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'adz ni, kita kata apa, JKKK lah, senang faham. Bagi Puak Aus, salah seorang pemimpin Aus. Bagaimana dia hanya Islam sekitar 6 atau 7 tahun sahaja. Dia meninggal pada usia 36 tahun. Terkena panah dalam peristiwa Ahzab, dalam peperangan Ahzab yang kita boleh ziarah di kawasan Jabal Sila di Madinah. Kawasan parit itu yang sekarang sudah tidak ada lagi, dah jadi jalan raya. Bagaimana panah memanah berlaku, walaupun tidak berlaku pertempuran yang besar, kerana Khandaq, kerana parit yang dibina oleh Rasulullah, yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi panah memanah itu terlepas juga. Maka terkena satu panah di lengan Sa'ad bin Mu'adz. Satu riwayat, wa fi riwayatin, terkena di lututnya, yang membawa kepada kecederaan yang amat parah, menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Baik, ketika Sa'ad bin Mu'adz dimasukkan dalam lahat di Baqi' yang kita boleh ziarah, bagaimana bila dah kambui apa semua, apa kata Rasulullah? Imam Al-Baihaqi mensahihkan hadis ini. Rasulullah kata, sesungguhnya Sa'ad sedang dihimpit oleh kubur. Allahu Akbar. Tetapi dia dilepaskan Allah. Itu dia. Nak sebut, walaupun dia Sa'ad bin Mu'adz, tetap kita masuk aja, fitnah kubur sampai, dia tak peduli. Tetapi kerana dia sahabat, dia selamat. Itu dia. Jangan kita buat main-main. Sebab itu Rasulullah berdoa, ajar kita doa, inna na'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung, dalam maksurat ada, kita baca tiap-tiap hari maksurat, berlindung daripada seksa kubur, fitnah kubur dan sebagainya. Sa'ad bin Mu'adz pun kena, tetapi dia selamat, kata Rasulullah. Itu dia. Nak sebut apa? Itu dialah kubur. Maka di antara yang boleh menyelamatkan kita ialah suratul Mulk. Rajin baca. Dan selalu orang sebut, baca dia sebelum nak tidur. Tuan-tuan, muslimin muslimat, perbahasan yang tepat ialah baca sebelah malam, tu lebih tepat. Bukan nak tunggu nak tidur. Kata ulama, boleh baca lepas maghrib, boleh. Maghrib malam. Ni dah hari Isnin dah. Ni dah Ahad, malam Isnin. Islam kira hari baru bila terbenam matahari. Ni dah hari Isnin. Mak Saleh aja pukul 12 1 minit lagi baru Isnin. Islam maghrib. Tenggelam, ni dah Isnin dah ni. Maka dah malam dah. Ahad, malam Isnin. Maka lepas maghrib boleh baca Al-Mulk. Tapi tak ada lepas maghrib ni isyak rokok. Tu masalah dia.
Lepas maghrib nak bakar rokok dulu, menyembang. Leceh punya cerita. Atau baca lepas isyak. Bukan semestinya tunggu nak tidur pukul 11 baru baca. Pakai lena santu duduk sembang. Dia dah mengantuk tu, dia nak ambil wuduk, memang pemalas habis cerita. So tuan-tuan boleh baca lepas maghrib, tuan-tuan boleh baca lepas isyak. Janji malam. Tu ulama pesan. Bukan kata nak tidur. Baca 30 ayat yang boleh menyelamatkan biiznillah. Dengan syarat baca, lepas tu ibadah buatlah. Jangan duk baca, lepas tu tak semayang. Kepala otak dia tak jadi apa juga. Mesti faham apa yang diajar oleh agama Allah. Itu yang kedua. Baik, muslimin dan muslimat, kita akan mulakan bacaan pada ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak menetapkan kitab tafsir. Terpulang pada tuan-tuan, nak rujuk mana kitab tafsir itu hak tuan-tuan. Saya tidak menetapkan. Nanti payah pula tuan-tuan apa semua. Saya tidak menetapkan, tapi yang penting tuan-tuan muslimat, paling tidak ada kitab tafsir itu di rumah. Tak kira lah Hamka ke Ibnu Katsir ke apa ke, tuan-tuan boleh rujuk. Itu yang paling penting bagi saya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan saya akan menterjemahkannya mengikut tafsiran pimpinan Ar-Rahman, iaitulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mafhumnya maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan, yakni Allah yang menguasai pemerintahan di dunia dan di akhirat, dan memanglah ia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka marilah kita melihat apakah yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat yang pertama ini. Dan kita mesti faham setinggi manalah penaksiran, sehebat manalah penaksiran. Kalau tuan-tuan nak bubuh ranking tafsir yang paling hebat dibahas oleh ulama, ialah tafsir At-Tabari. Itu paling hebat, diikuti dengan Ibnu Katsir dan ulama-ulama selepas. Saya ingin menyatakan bahawa sehebat manalah penaksiran baik At-Tabari, baik Ibnu Jarir, baik Ibnu Katsir, baik Hamka, baik siapa pun, wallahi demi Allah, kita tidak akan mencapai apa yang saya maksudkan. Takkan dapat kita mencapai maksud sebenar kalam Allah yang mulia ini. Nak sebut yang tu, tingginya mukjizat. Allahu Akbar. So yang ulama tafsir tu, itulah yang mampu mereka tafsirkan, sehingga mereka kata penaksiran aku ini tidak akan mencapai apa yang sebenar-benarnya. Kerana apa? Ketinggian mukjizat bahasa Al-Quran. Allahu Rabbi. Tak mampu kita. So apa yang mampu ulama buat? Sekadar ilmu mereka, dengan alat-alat yang mereka ada, nahwu, saraf, badi', balaghah, ma'ani, dengan ilmu yang ada, dengan kaedah muhkamat, mutasyabihat, asbabun nuzul, ahkam, muhkamat, ayat nasikh, nasakh, mansukh,
Apa yang mereka ada, mereka gabungkan, lalu mereka tafsir, tetapi mereka tetap menyatakan takkan sampai makna sebenar mukjizat ayat itu. Nak kata apa tuan-tuan? Tingginya kalam Allah. Tak mampu makhluk yang lemah seperti kita untuk menaksirkan tepat 100%. Tetapi apa yang ada, itulah yang kita gunakan dalam kehidupan kita untuk memahami Al-Quran itu, baik At-Tabari atau siapa saja yang menaksirkannya. Baik, Allah menyebut Tabarakalladzi biyadihil mulk, dimulakan dengan maha berkat, bukan maha suci. Kalau maha suci subhana. Tabarak, tabaruk, baik itu kita biasa dengan istilah mengambil tabaruk, mengambil keberkatan. Baik, cuma kita kena faham apa yang dimaksudkan bila disebut maha berkat Allah. Maka ulama menyebut iaitu, sekejap lagi saya pergi kepada manusia. Ada tak tabarruk pada manusia? Bolehkah kita mengambil tabarruk daripada manusia? Bolehkah kita mengambil tabarruk daripada sesuatu tempat yang Rasulullah ada di situ? Itu kita tengok kemudian. Saya nak sebut dulu apa yang dimaksudkan dengan maha berkat Allah. Maka kata ulama, iaitulah membesar dan meninggikan zat Allah mengatasi selainnya. Itu yang makna yang pertama. Yang dikatakan maha berkat Tuhan, maha berkat Allah, pertama ialah membesar dan meninggikan zat Allah mengatasi selain. Muslimin dan muslimat, kita belajar tauhid. Itu ilmu yang pertama mesti belajar, tauhid. Mesti tuan-tuan, wajib kita belajar tauhid dalam keadaan hujah yang ijmal cukup. Kalau tidak berhujah dengan tafsili, ma makna hujah yang ijmal? Dalam tauhid diajar Allah itu wujud, Allah itu ada. Baik, apa dalil Allah ini ada? Bagi orang awam seperti tuan-tuan muslimin muslimat, bagi orang awam cukup dengan menyatakan wujudnya alam. Adanya alam ini dalil ada pencipta. Alam ni pula macam-macam ragam. Ada langit, ada bumi, ada hutan, ada lautan, ada pokok, kayu, kayan, buah-buahan berbeza-beza rasa. Makhluk, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Tentulah ada penciptanya, dan pencipta dia mesti hebat. Dalil ijmal kita apa? Dalilnya adanya alam. Cukup. Orang awam lepas dah. Orang awam lepas dah. Kalau dia up sekupang sikit, dia kata wujud Allah, tiada permulaan bagi adanya. Alhamdulillah, cantik sikit. Bagi tok-tok guru, alim ulama, dia kena berdalil. Dia mesti ada dalil tafsili. Dia mesti ada dalil. Apa dalil Allah wujud? Dia baca ayat Quran 1, 2, 3, 4. Itu untuk orang-orang alim, para ulama. Sangka kita ijmal cukup. Dalil adanya alam. Pencipta mesti ada dulu sebelum barang dicipta. Rumah mesti ada dulu tukang rumah. Simple. Nak buat rumah takkan tercokoh rumah terus. Mesti ada tukang rumah dia. Mesti ada yang papannya, yang paku dia, baru terbina rumah. Mudah, secara mudah kita berfikir begitu. Itu tauhid. Mesti ada ilmu itu. Sebab Allah ini zat yang maha zat. Kita diajar begitu. Bila kata Allah ini zat yang maha zat, tak boleh sebut zat sahaja, mesti sebut zat yang maha zat.
maka terpelantinglah Allah ini sama dengan makhluk. Tak boleh. Sebab dia zat. Bila dia zat yang maha zat, laisa kamitslihi syai', dia takkan sama dengan sesuatu. Habis itu macam mana? Selayaklah dia dengan zat kebesarannya, akal tidak mampu pergi jauh. Tafakkaru fi khalqillah, Nabi kata, kamu fikirlah apa yang diciptakan oleh Allah. Kamu jangan fikir Allah, fatuhliku, nanti kamu binasa. Takut tuan-tuan. Nabi ajar kamu kena fikir apa yang Allah cipta. Sudah, kamu jangan fikir Allah. Otak tak sampai. Tak sampai kita nak memikirkan Allah, kita tak lepas. Fikir apa yang Allah cipta. Manusia, pokok, kayu, kayan, langit, bumi, siang malam, tersusun elok, rapi, indah, cantik, menunjukkan penciptanya maha hebat. Cukup. Berimanlah kita, syurgalah kita, insya-Allah. Ada iman, syurga. Walau dibakar dulu dalam neraka, tak naklah kitanya masuk neraka. Tuan bayang dalam Riyadhus Shalihin, orang terakhir keluar neraka. Hak kapi tinggal lah. Hak dia seorang tu last keluar daripada neraka. Manusia terakhir, kata Rasulullah. Kenapa dia keluar? Sebab dia ada iman. Besar mana iman dia? Besar zarah. Dia percaya Allah waktu dia hidup, dia percaya Nabi, tapi dia tak semayang, dia malas. Dia tak nak semayang, zakat tak keluar, puasa dia hentam makan. Bila mati Allah bakar dia. Tapi dia percaya Allah, dia percaya Rasulullah, dia percaya Quran, tapi jahat ke dia? Dia keluar daripada neraka, kata Nabi, Allah masukkan dia dalam syurga. Dia masuk syurga, dia tengok semua orang dah ada rumah. Dia masuk syurga, dia masuk pintu syurga, dia tengok semua ahli syurga ada rumah. Tak terbayanglah syurga, tuan-tuan. Kata Ibnu Abbas, ahli syurga dia masuk syurga, dia ada rumah. Dia kenal arrafah, dia kenal rumah dia dalam syurga tu, macam dia kenal rumah dia di dunia. Macam mana tuan-tuan kenal rumah tuan? Kan tuan tak tahu yang ni pintu jamban, hak ni bilik, hak ni simpan rokok, kan tuan tak tahu. Rumah tuan-tuan. Rumah tuan-tuan. Mesti tuan tahu belah mana duduk kunci lah, apalah, bilik ayak tang mana, berapa bilik ayak. Macam itulah ahli syurga kenal rumah dia dalam syurga. Si Mamat ni dia masuk, dia kata, hai, tak ada rumah untuk aku lah. Semua orang ada rumah, aku tak ada. Ni hadis sahih Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin. Dia keluar daripada syurga. Dia kata ke Allah, entang-entanglah hang Allah, hampir li aku, hampir main aku. Dia marah Allah. Lok-lak betul dia. Dia boleh kata ke Allah, entang-entanglah hang Allah, boleh buat aku lebih kurang. Lah, rumah aku mana? Dia tanya Allah, orang ambil rumah aku tak ada apa. Entahlah hang Allah, main-main aku. Dia cakap Allah tu punya gedebe. Allah kata apa? Masuklah nak rumah mana? Hang nak rumah lagu mana? Kata Allah kat dia. Lah hang bayang? Allah. Hang bayang anak rumah apa? Hang bayanglah. Dia kan syurga apa kita minta, ma tashtahi anfusukum. Syurga lagu tu. Ma tashtahi anfusukum. Hang nak apa? Terlintas lah dia main. Kecuali pokok. Lintas ni isap okok, terlalu dia tak main. Kena isap okok dalam syurga. Terkajang ni malaikat mampu. Mata shtahi anfusukum. Anak apa ni? Lah bayang. Dia pun bayang rumah 2 tingkat lah, apa semua. Allah kata lah masuk. Aku bagi hang syurga
10 kali ganda luas langit bumi. Ambil. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan, tak mau pergi syurga lagi. Manusia terakhir masuk syurga punya jahat tapi ada iman, syurga dia dapat 10 kali ganda luas langit bumi. Berapa ukuran luas langit bumi yang apa kira Ustaz? Dipanggil profesor fizik mana suruh dia kira luas langit bumi, luas mana? 10 kali ganda Allah nak bagi. Ambil. Tu dia yang kata iman. Maka termasuk iman itu ialah Allah itu zat yang maha zat, yang tak mampu kita nak fikirkan. Kadang-kadang terbayang-bayang, kata Imam Ghazali, dimaafkan syarak. Itu bayangan, itu sifat akal. Contoh, kita solat, Imam Ghazali ajar dalam Ihya, bila kita solat, kita terbayang macam kita menghadap seorang raja, kan? Imam Ghazali ajar dalam nak dapat khusyuk, kita dengan pakaian kita, dengan wangi-wangi, nak menghadap raja lah. Kita pun minta macam-macam dekat raja. Bila lagu tu kita mula terbayang macam raja duduk depan, itu sifat akal. Itu dimaafkan syarak. Yang tidak dimaafkan ialah i'tiqad. I'tiqad mengatakan Allah duduk depan, duduk macam ni, pandang kita, baru kufur. Setakat bayangan, terbayang, itu akal. Kena faham dalam Islam ni, selagi tak zahir, dia tak jadi hukum. Contoh bercerai, at-talaq, lagi hantar lafaz, tak jatuh hukum. Anduk geram kat bini hang, man geram kat orang perempuan, suruh masak ikan, dia masak ayam, contoh lah. Geram ya, dalam hati ni, geram mau cerai lagi pun tahu, dalam hati ya, tak cakap pun, tak jatuh hukum. Tak jatuh hukum selagi tak lafaz. Tu dia duduk, lafaz sarih, lafaz kinayah dan sebagainya. Nak sebut ada benda dalam Islam dia begitu. Makanya bayangan-bayangan ni permainan akal yang kadang-kadang kita tak mampu nak elak. Yang penting bukan begitu keadaan dia. Allah tak ada depan kita, Allah tidak mengambil ruang dan tempat. Begitu yang i'tiqad, mesti faham. Baik. Makna kedua, maha berkat Allah ialah kebaikan yang sangat banyak, melimpah ruah, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kedua dari tabarrak, maha berkat, ialah kebaikan yang terlalu banyak. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tak boleh kita nak nafikan kebaikan itu datang daripada Allah, melimpah ruah. Dengan bahasa mudah kita sebut nikmat yang tak mampu kita nak ucapkan, nikmat yang tak mampu kita nak bayar. Bahkan kadang-kadang di sebalik musibah yang menimpa kita, di sebalik musibah tu ada rahmat dan kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Bagi saya, bila Allah ambil nyawa isteri saya, bagi saya terselit 1000 rahmat. Apa dia? Allah ambil pagi 10 Zulhijjah, Allah ambil hari Jumaat. Bukan senang nak dapat. Hari Raya Haji jatuh hari Jumaat, bukan senang. 10 Zulhijjah ialah hari ribuan malaikat turun merayakan penyembelihan Nabi Ismail. Roh isteri saya keluar diiring dengan takbir muqayyad. Nak boleh. Baik itu saya berasa cukup syukur, bergembira, walaupun bersedih. Baru 2 minggu air mata tak berhenti lagi. Walaupun bersedih, sedih, menangis, itu sifat manusia. Rasulullah menangis Khadijah wafat, Rasulullah menangis Ibrahim anak dia meninggal dunia wafat. Itu sifat manusia. Tetapi redha dan sabar itu dituntut. Menangis
tu selalu halang itu ayat mata. Dia nak nangis-nangis pi. Saya sampailah nangis. Terbayang dia ikut saya pergi kuliah, menangis. Tapi saya kena kuat, saya kena sabar, saya kena redha. Sebab itu hak Allah. Nyawa roh ni Allah punya. Dia nak ambil bila dia ambil lah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita nak sebut apa? Di sebalik musibah terselit rahmat. Saya puas hati. Dan paling saya puas hati, arwah isteri saya dapat 2 keredaan. Pertama, redha saya suami dia. Kedua, redha ibu dan ayah dia yang masih hidup. Ayah dia umur 80 lebih. Ayah mertua saya 82, mak mentua saya 77. Sampai sempat datang 6:30 petang sampai ke Sungai Petani, di bilik mayat ni, di bilik jenazah Masjid Laguna. Lepas maghrib baru solat. Alhamdulillah sempat mereka datang walaupun jam jalan. 6:30 sampai petang, dah siap mandi kapan, dapat cium peluk apa semua. Alhamdulillah 2 redha dia dapat. Allah. Sebab tu siapa tengok gambar akhir dia tersenyum elok, macam orang tidur, macam orang pergi semayang, pakai telukung macam pergi solat. Habuan tu dia. Di sebalik musibah Allah bagi terselit rahmat. Begitu kita mesti faham. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang dia, dia bagi musibah, dia nak tengok kita redha ke tidak. Kita redha, dia angkat darjah. Kita tak redha, siap. Sebab tu mesti redha, mesti sabar dan memahami bahawa setiap sesuatu Allah dah tentukan. Takat tu je umur dia 55 tahun, Allah ambil. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kebaikan yang banyak, melimpah-limpah ruah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Hatta saya ulang balik, di sebalik musibah terselit rahmat. Bayangkan waktu maghrib tu, saya dah kembung perut dah waktu nak solat maghrib. Awan hitam, memang nak hujan lebat. Memang ikut akal, memang hujan akan turun. Saya dah Allahu Rabbi, saat lagi pergi kubur lencun lah. Sebelum solat maghrib, saya kata, ya Allah, bagilah pemudah ya Allah. Habis solat, saya jadi imam solat jenazah. Kemudian habis tu angkat masuk dalam van, cerah langit. Ya Allah, Allah mendengar walau bisikan hati kita. Langit cerah, setitik hujan pun tak turun. Bahkan di tanah perkuburan, angin sepoi-sepoi bahasa sejuk yang mana. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Maha kasih ya Allah kepada hamba-hamba dia. Tu dia tuan-tuan. Sebab itu kita katakan rahmat Allah ni melimpah-limpah ruah keberkatan yang cukup banyak, yang tak mampu kita nak hitung. Apa yang penting ialah lafaz kita alhamdulillah ala kulli hal. Atas setiap apa perkara pun kita ucapkan segala puji bagi Allah. Quran mengajar kita bahawa di antara persoalan berhubung dengan tabarak ini adalah kebaikan yang melimpah ruah. Baik, saya nak baca 2 ayat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Saya nak petik makna apa, iaitu bila kata tabarrak ini kebaikan yang melimpah ruah, kebaikan yang banyak. Dan fasa tadi kita dah sebut daripada Allah. Sekarang kita nak ambil faham kebaikan yang banyak itu berdasarkan 2 ayat saya nak baca. Ayat pertama tadi saya baca ayat 29 surah Sad. Apa kata Allah? Kitabun, inilah sebuah kitab. Kutub, kitab-kitab, jamak. Dia panggil jamak taksir. Jamak taksir dalam bahasa Arab. Kutub,
buyut, rumah-rumah. Ni dia panggil jamak taksir, bukan jamak salim macam muzakkar muannas. Kena belajar bahasa Arab. Ni dia panggil jamak, tapi jamak yang tidak lengkap. Dalam bahasa Arab dia jamak yang tidak lengkap, seperti rusul. Rasul mufrad, ar-rusul, rasul. Jamak juga, tapi dia panggil jamak taksir, tidak lengkap. Termasuklah kitab. Kitabun, sebuah kitab. Kutub, kitab-kitab. Dia kalau lengkap seperti muslimin, muslimun, muslimat, ada alif ada ta, muslimat, muslimun, ada waw ada nun. Itu jamak muzakkar salim dan sebagainya. Itu kena belajar bahasa Arab. Baik. Bila sebut kitabun mufrad, sebuah kitab. Tengok ya, ayat 29 Sad. Saya nak ambil faham tabarruk ini ialah kebaikan yang melimpah-limpah. Kitabun, inilah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah sebuah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan ilaika, pada engkau wahai Muhammad. Dan kitab ini mubarakun, keberkatan. Maksudnya keberkatan yang melimpah ruah. Apa dia tu? Al-Quran. Al-Quran bawa keberkatan dah? Ya. Tuan-tuan muslimin muslimat baca Quran, walau tak faham, tetap pahala dapat. Tu yang Saidina Ali kata 100502510. Ni bukan nombor akaun bank. Kan? Ni ucapan Saidina Ali dikaitkan dengan bacaan Al-Quran. 100 iaitu yang pertama 100 pahala bagi setiap huruf, bukan setiap perkataan, setiap huruf. 100 pahalanya setiap huruf bila seseorang yang membaca Al-Quran di dalam solatnya dalam keadaan berdiri. Solatnya berdiri, maka dia baca dalam solat berdiri 1 huruf 100 pahala. Bayang Fatihah berapa dah? Itu li'ila fi Quraisy, sebab dia suami Quraisy. Kan? Tak kisahlah, 1 huruf 100. Yang kedua kata Saidina Ali, 1 huruf 50 pahala. Dia membacanya di dalam solat, tapi solatnya duduk. Dia solat tapi dia duduk uzur. Atau saja-saja duduk macam kita solat rawatib, ba'diyah, qabliyah, saja-saja duduk. Boleh, tak ada hal. Malas nak berdiri, malas. Kita pun duduk angkat takbir, tak ada masalah, separuh pahala. Sebab takut nanti bila rokok lebih, rokok jatuh. So duduk, rokok dalam poket. Tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana pahala dapat? 50. 3, 25. Dapat pahala 1 huruf 25. Bila? Baca Quran di luar solat berwuduk. Balik-balik semayang subuh, sebelum kena teh tarik baca Quran. Itulah ulama pesan, bacalah Quran kalau dapat sebelum terbit fajar. Sebelum apa? Sebelum subuh. Bukan sebelum matahari naik. Itu bukan fajar. Fajar itu subuh. Salatul fajr adalah salat subuh. Kalau dapat dalam hidup ni tiap-tiap pagi, subuh pun 6-2 minit, 6-3 minit, kita baca Quran 5.40. Mandi siap-siap, ambil wuduk, baca Quran. Itu ulama cukup galakkan. Dan malaikat akan turun menyaksikan bacaan kita. Sungguh malaikat akan turun.
Tak banyak, baca satu muka surat cukup sebelum terbit, sebelum masuk waktu fajar subuh. Amalkan, insya-Allah berkat hidup. Tu dia. 5.50 tak apa, 10 minit baca, 5 minit jadilah, 2-3 muka surat jadilah. Baca. Ataupun kita balik subuh sebelum breakfast tu, kita ada wuduk lagi, ambil Quran baca. Baca tu satu huruf 25 pahala. Dan kata Ali 10 pahala bagi setiap huruf. Kullu harf, setiap huruf dapat 10 pahala, iaitulah baca Quran tanpa berwuduk. Seperti kita baca melalui handset. Kita tak ada wuduk, duduk dalam kereta tunggu orang perempuan pergi market beli barang pun kita baca Quran. Tak ada wuduk, satu huruf 10 pahala. Nak apa lagi? Allahu Akbar. Jangan tinggal. Kenapa? Balik ayat 29 surah Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Aku turunkan sebuah kitab kepadamu wahai Muhammad. Kitab ini mubarakun, keberkatan yang berlimpah ruah. Baca Quran dapat pahala. Baca Quran jiwa tenang. Baca Quran tak pernah rasa bosan. Walhal ayat yang sama, ayat tu kita baca, surah yang sama, tapi tak pernah rasa bosan. Itulah mukjizat Al-Quran. Dan ayat-ayat dia membawa keberkatan. Orang-orang yang belajar ilmu-ilmu perubatan Islam, mereka tahulah ayat-ayat belah mana untuk jadi ayat-ayat penawar. Paling tak ada Fatihah, cukup dah. Paling tak ada Ayatul Kursi, cukup dah. Paling tak ada 3 Qul, cukup. Semua itu mubarak. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu ayat penuh dia. Baik. Yang kedua, nak bagi faham makna mubarakun, iaitu keberkatan yang melimpah-limpah, berkat yang cukup banyak. Tadi saya baca 29 Sad, iaitulah Quran. Maka saya baca pula inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat nombor 3 surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu fi, pada lailatin mubarakah, pada malam yang penuh keberkatan. Malam ni biasa lah. Malam ni benda yang Allah buat. Wallazi ja'ala, apa kata Allah? Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dan dialah Allah yang silih gantikan malam dan siang. Itu kerja Allah. Tetapi ada satu malam Allah sebut lailatin mubarakah. Kalau berhenti mubarakah, kalau sambung mubarakatin. Lailatin mubarakatin dalam kaedah Arab jumlatan mufidatan. Mesti baca begitu. Tak boleh baca lailatin mubarakatan, salah. Mesti baca mubarakatin. Cuma kalau berhenti mubarakah. Baik. Kami turunkan Quran pada satu malam lailatin mubarakah. Malam itu penuh keberkatan. Tuan-tuan, sebab itulah bila ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa puasa hari Isnin? Kenapa tuntut sangat kita puasa hari Isnin? Nabi jawab dua. Pertama, kerana hari Isnin Quran tu turun pada aku. Iqra' tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama turun hari Isnin. Quran tu turun pada aku hari Isnin. Sebab tu tuntut sangat kita puasa hari Isnin. Yang kedua, puasa hari Isnin sebab aku lahir hari Isnin. Kenapa tuntut puasa hari Khamis?
Sebab hari Khamis ialah hari selepas asar, malaikat membentangkan amal kita untuk seminggu. Malaikat bawa kita bentang depan Allah seminggu yang kita dah buat. Malaikat naik tu bila Khamis lepas asar. Maka dalam hadis Nabi kata, aku cukup syok kalau waktu malaikat bentang amalan aku tu, aku sedang berpuasa. Itu yang dituntut puasa hari Khamis, Isnin dan Khamis. Kalau mampu, mastata'tum, siapa yang mampu? Tak mampu dah lah, isap je lah rokok. Hak tu je dia mampu. Yang dia mampu isap rokok tu aja. Hak lain tak mampu isap je lah, tak ada masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Lailatin mubarakah. Kenapa malam tu berkat? Kenapa tidak malam-malam biasa, tapi specialnya malam itu? Sebab inna anzalnahu, kami bawa turun Quran. Allahu akbar. Itu maksud saya yang kedua, iaitulah melimpah-limpah berkat, melimpah-limpah kebaikan. Itulah maksud tabarak. Baik, yang ketiga, sudah tentulah keberkatan itu juga ada pada manusia. Dan sudah tentulah tak adalah kita nak sembang manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keberkatan yang tuan-tuan mau sembang atas tubuh Rasulullah? Ya Allah, ya Tuhan, rindunya kita untuk bertemu Rasulullah, tapi kita tak dapat. Kata guru saya Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, tiap hari Jumaat Al-Imam As-Suyuti akan bermimpi bertemu Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan. Imam As-Suyuti mengarang kitab Al-Jami'us Saghir, kita hadis 4 jilid tu 10,000 hadis, punya banyak. Dia tiap minggu jumpa Rasulullah. Tak sembah lagi ulama-ulama lain. Allahu akbar. Punya rindu kita, membayang-bayang wajah Nabi, tak terbayang. Ya Allah, baca syama'il, belajar syama'il Nabi, sekian-sekian rambutnya, bahunya, belikatnya, pakaiannya. Allah, rindu ni tak ada ayat. Tapi dosa kita banyak, kadang-kadang Allah hijab. Tapi jangan putus asa dengan Allah. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Allahu akbar. Ni mimpi nombor ekor. Ya Allah, umur dah 80 duk mimpi nombor ekor lagi. Koklah mimpi liang lahat ke, mimpi dia melawat kilang Batu Nisan ke, ada lah sikit. Umur 85 dah mimpi melawat Batu Nisan, standby lah. Ni mimpi 256, itu hilang. Tak boleh habaq 4 digit, bahaya nanti kutu tikam. Bahaya tuan-tuan, mimpi lagu tu. Kita rindu dekat Nabi Allah, kita baca aja syama'il, keberkatan yang Rasulullah ada. Air ludahnya syifa, najisnya wangi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, peluhnya wangi. Tak ada apa yang tak wangi pada Rasul. Sehingga riwayat sebab kalau Nabi duduklah, kata Nabi duduk di tiang tu 10 minit, Nabi duduk di dinding tu, katalah contoh Nabi duduk situ, Nabi beredar, bau wangi tu melekat tak tahu berapa lama duduk dalam tu. Kata Rasulullah, dia punya berkat, ya Allah, ya Tuhan. Sampai pernah kata para sahabat, kami sampai nak minum air tak ada, Nabi celup lah air sikit lah, kita kata setengah botol mineral lah, Nabi tuang dalam mangkuk, Nabi celup. Silap saya Qatadah, kata Qatadah, kami sahabat yang 1000 ni boleh minum sepuas-puas. Sebab air itu mengalir daripada celah jari Rasulullah. Ini Nabi. Ya Allah, kita tak hidup zaman dia, keberkatan dia
Sayyidina Ali sakit mata, Rasulullah hanya ludah saja. Rasulullah syufi'a Ali fil hal, on the spot. Ali syufi'a, sembuh on the spot. Dalam peperangan Khaybar, Ali sakit mata, Ali marid, sakit mata, Nabi ludah sembuh. Tu kata Rasulullah. Allah, keberkatan dia tak mampu kita nak hurai. Ketika Rasulullah tidur di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam kitab Ashabur Rasul karangan Mahmud Al-Misri dinyatakan bagaimana Rasulullah tidur. Panas zaman Nabi, mana ada kipas macam kita, mana ada aircon. So Nabi berpeluh. Bila Nabi peluh, Nabi mengalir celah-celah janggut. Tidur qailulah, tidur sebelum zuhur. Lalu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ummu Sulaim mak Anas bin Malik, dia tengok, dia kata tak boleh jadi ni. Nabi tidur peluh mengalir. Ummu Sulaim pergi dapur, selongkar cari, jumpalah macam botol minyak atar hak kecil. Jumpa, dia pun suruh Anas ambil peluh Nabi. Anas bin Malik mencedok, Nabi tak sedar. Ambil sikit, peluh Nabi. Ummu Sulaim kata, kami gunakan jadi minyak wangi. Peluh Rasulullah jadi minyak atar para sahabat. Tiba-tiba kita bakhil untuk bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong muslimin muslimat, saya selalu sebut setiap hari paling tak ada 100 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 100 kali. Jadilah, kalau mampu lebih sila. Tak, kita tak tahu nak habaq dengan Rasulullah, rindu kita nak minta syafaat di hari kiamat. Dan Nabi sebut, orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat, orang yang paling banyak solawatnya kepadaku. Allahu Akbar. Maka tabaruk itu ada pada manusia, apatah lagi Rasulullah. Kita tak payah sembah. Termasuk tabaruk itu yang selalu kita buat, tahnik baby. Bila lahir aja tahnik, bagi nama hari ke-7, akikahkan dia. Laki 2 ekor kambing, tak ada 2 ekor, seekor boleh tak? Boleh. Ada riwayat sahabat akikah seekor kambing. Ada? Tak ada, Nabi tak marah pun. Kalau boleh 2 ekor akikah lelaki, bayi lelaki, namun seekor pun boleh, tak ada masalah. Ada hadis dia. Nak sebut kita tahnik baby, anak baru lahir, kita cari siapa? Perompak ke? Kita cari orang tak ketahuan ke? Tak, kita cari tok-tok guru. Tapi tok guru pun kena tengoklah hisap okok, tak payahlah. Sebab dia nak kurma tu, dia nak punya kan. Tahnik ni orang Melayu kata belah mulut. Istilah Melayu belah mulut, Arab tahnik. Nabi buat. Baby pertama yang ditahnik selepas hijrah ialah Abdullah bin Zubair bin Al-Awam, cucu Abu Bakrin, anak kepada Asma, di mana Abdullah bin Zubair bin Al-Awam ialah bayi pertama yang lahir setelah hijrah. Maka dialah baby pertama, cucu Abu Bakrin yang Nabi tahnik dia. Belah mulut lah kata orang Melayu. Ambil kurma, kita kunyah, kita colek, atas langit-langit dia. Mudah-mudahan tempih berkat tok guru tu baca Quran, berkat tok guru tu bersyarah, berkuliah, tempiahlah sikit, mudah-mudahan. Tu saya kata jangan cari hisap okok, bahaya. Tempiah tembakau tu kena. Mai 17 hisap okok dengan ayah dia sekali, sebab silap tahnik. Saya bab ni saya cukup straight punya. Tok guru hisap okok, saya meluat cakap dia terang, saya cukup tak suka. Saya cukup tak suka. Apa hukum apa nak ambil makruh ke apa, bagi saya rokok ni sunat muakkad je, tak ada apa. Dapat pahala hisap. Mampu
Muslimin dan muslimat sekalian, tabaruk ada pada manusia. Cuma jangan diagung-agungkan dia. Kita mesti beriktikad dia hanya manusia yang Allah berikan sedikit kelebihan ilmu pada dia, maka aku nak tumpang dengan izin Allah. Bukan dia, dia manusia serupa kita juga. Jangan ingat manusia lebih. Jangan. Berkat tu atas izin Allah. Kita pegang ke situ. Termasuk juga tempat-tempat, kotlah Nabi sampai, kita pergi pun bawa berkat. Di mana Nabi berada, kita sampai, berkat. Bumi Taif berkat tak? Berkat. Sampailah bumi Taif berkat. Anggur paling sedap dalam dunia, Taif. Nabi sampai. Bumi Syam berkat tak? Berkat. Sampailah bumi Syam. Nabi singgah bila? Isra' dan Mi'raj. Ilal Masjidil Aqsa, itu bumi Syam. Suria, Palestin, Jordan, itu bumi Syam. Berkat. Jordan berkat, Suria berkat, Palestin berkat. Cuma Yahudi kacau, itu cerita lain. Bumi berkat. Allahu Akbar. Maka kita mesti faham, tabaruk itu dengan izin Allah juga, bukan manusia itu. Kena faham. Kita mesti faham keizinan Allah. Kita pegang Allah, itu tauhid. Baik. Dan fasa kedua ayat, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya lah, dia itulah kuasa memerintah. Allah lah yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Allah. Kita faham tu? Allah yang di tangan dia kerajaan, dia kuasai. Saya tak bahas lah kerajaan manusia, saya tak mau bahas. Saya nak bahas dunia ni, siapa punya? Allah. Allah yang ngatur, Allah yang berkuasa. Dan atasnya, ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu Allah maha berkuasa. Wajibkah langit duduk atas, bumi bawah? Bagi Allah wajib ke langit atas? Jawab dia tidak wajib, harus. Harus langit duduk atas. Boleh tak langit duduk bawah? Boleh. Boleh tak bumi duduk atas? Boleh. Tidak wajib bagi Allah. Wajib Allah bersifat dengan sifat kamalan, itu wajib. Tetapi menciptakan makhluk harus bagi Allah, bukan wajib. Menciptakan manusia harus, bukan wajib bagi Allah. Menciptakan langit harus. Mencipta syurga neraka harus. Selagi nama makhluk harus bagi Allah, bukan wajib. Kena faham, kena belajar sifat-sifat kamalan, kesempurnaan Allah. Yang penting Allah ini maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa yang berlaku, Allah lah segala-gala. Walaupun perkara tu kita pandang mungkin tak berapa sedap pada hati kita, tapi Allah yang maha berkuasa. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah bulan depan kita sambung ayat nombor 2. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Kita akan tengok konsep khalaqa itu, insya-Allah 20 September, Ahad, minggu ketiga, panjang usia kita bertemu semula dan kita bahas ayat yang kedua, insya-Allah. Kesimpulan pada malam ini bahawa pertama, bila disebut tabarak, maha berkat, dengan maksud Allah itu zat dia mengatasi segala-galanya. Yang kedua, bila disebut maha berkat Allah, maknanya Allah melimpah-limpah ruah kebaikannya, nikmatnya kepada makhluknya. Sehingga saya sebut tadi, walaupun Allah bagi musibah, di sebalik musibah adanya rahmat, di sebalik ujian terselit kasih sayang. Allahu Akbar. Dan kemudian kita sebut tadi, keberkatan tabaruk itu ada pada manusia, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dipilih Allah, para ulama yang punya keberkatan terhadap diri mereka. Dan kita kena i'tiqad, ulama ke, tok guru besar ke, mereka hanyalah manusia yang Allah lebihkan sedikit dengan ilmu. Yang penting ialah Allah, segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa 20
hari bulan September, dan kita akan lihat ayat yang kedua daripada suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.